Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizatul Nur binti Muhammad Syukur. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment saya, iaitu asal usul penciptaan manusia menurut mitos negara Mongolia. Pengetahuan semua, negara Mongolia ni dia terletak di antara negara China dan negara Rusia. Dan masyarakat Mongolia ni dia menggunakan bahasa Mongol sebagai tutur percakapan seharian. Dan pada zaman sekarang ni, majoriti daripada masyarakat Mongolia ni diorang menganut agama Buddha yang dikenali sebagai Tibetan Buddhism. Tibetan ni bermaksud kaum Tibet di negara Mongolia tu lah. Dan ada juga yang masyarakat Mongolia yang menganut agama Islam. Poin yang pertama adalah asal usul manusia menurut mitos masyarakat Mongolia. Poin yang kedua adalah unsur-unsur penciptaan manusia menurut masyarakat Mongolia. Yang ketiga adalah manusia pertama menurut masyarakat Mongolia. Okey, terdapat banyak sangat pandangan berbeza mengenai mitos manusia pertama ni, tapi kita akan senaraikan 3 sahaja pandangan. Okey, pandangan yang pertama adalah mengenai Father of Sky, Bapa Langit. Bapa Langit ni diorang mempunyai 2 orang anak, iaitu Ulgen Tengger dengan Erlik Han. Okey, Ulgen Tengger ni dia akan menjaga bahagian atas langit dan Erlik Han ni dia akan menjaga bahagian bawah bumi. Okey, pandangan kedua pula adalah Ulgen Tengger ni dia menciptakan Erlik Han. Okey, kiranya Erlik Han ni adalah manusia pertama. Dia ciptakan Erlik Han ni daripada tanah, diturunkan dekat bumi. Tapi Erlik Han ni dia langgar perintah Ulgen, dan Ulgen ni marah. Ulgen marah. Lepas tu dia perintahkan Erlik ni naik ke atas langit, dan dia akan dijadikan Erlik Han ni sebagai syaitan, bukannya manusia lagi dah. Pandangan yang ketiga pula adalah Tengger ni dia mengahwini Dewa Bumi dan lahirlah manusia-manusia. Okey, dan manusia-manusia tu diberi jiwa yang ada pada diri Tengger. Dan kalau manusia tu mati, jiwa tu akan diambil semula oleh Tengger, dan jasad manusia tu akan ditanam di bawah tanah. Okay, poin yang keempat adalah hubungan manusia dengan pencipta. Okay, kita ambil poin yang kelima adalah tugas dan tujuan manusia diciptakan. Okey. Poin yang keenam adalah kehidupan manusia selepas mati menurut mitos masyarakat Mongolia. Okey, menurut mitos-mitos pada zaman dahulu, mereka mempercayai bahawa semasa, sebelum dan selepas pengebumian, mereka perlu adakan upacara pembacaan teks. Okey, pembacaan teks tu adalah adat daripada turun-temurun diorang, dan dipercayai kalau mereka melakukan upacara teks tu untuk memudahkan si mati untuk pergi ke alam lain. Mereka juga percaya bahawa apabila seseorang itu mati, mereka perlu ditanam dengan barang peribadi milik si mati semasa hidup. Okey, sebagai contoh, emas, duit, pakaian dan barang-barang berharga, dengan sebab mereka mempercayai bahawa barang-barang peribadi itulah adalah sebagai perhiasan pada kehidupan akan datang. Yang ketujuh adalah kejadian alam semesta ni yang berkait rapat dengan kewujudan manusia. Okey, masyarakat Mongolia ni diorang mempercayai bahawa alam semesta ni berkait rapat dengan kehidupan mereka, dan diorang pun menunjukkan minat terhadap alam sekitar seperti matahari, bintang, angin, bulan dan sebagainya. Sampaikan diorang mengkaji asal usul alam semesta ini dengan perubahan seperti bulan, bintang dan sebagainya. Masyarakat Mongolia juga percaya bahawa air yang ada dekat bumi ni adalah 1/4 ataupun 1/5 yang mencipta alam semesta ni, dan diorang beranggap bahawa air ni berperanan sebagai menyuburkan alam semesta ni, dan ada berkait rapat dengan mitos penciptaan juga.
Yang ke-8 adalah kepercayaan konsep manusia menurut mitos Mongolia. Okey, menurut masyarakat Mongolia, konsep kematian diibaratkan sebagai satu kelahiran semula yang berbahaya, tapi itu tidaklah menunjukkan satu pengakhiran ataupun penderitaan seseorang. Menurut masyarakat Mongolia, mereka mengatakan bahawa dunia ini hanyalah sementara dan tidak akan kekal, di mana hidup di dunia ini hanyalah satu penderitaan kerana kita terikat dengan diri sendiri dan nafsu sendiri. Kesimpulan daripada tajuk asal-usul penciptaan manusia menurut mitos Mongolia ni adalah masyarakat Mongolia pada zaman dulu dia orang percaya terhadap mitos-mitos kepercayaan dan mitos-mitos yang diturunkan oleh nenek moyang. Tapi pada zaman sekarang ni masyarakat Mongolia majoriti dah terpengaruh oleh agama lain seperti Kristian, Buddha dan Islam. Jadi masyarakat zaman sekarang ni dah tak percaya ataupun kurang percaya terhadap mitos yang agak tidak masuk akal bagi pemikiran kita sebagai manusia. Untuk bahagian artikel review ni, saya telah pilih satu artikel daripada keseluruhan assignment saya di bahagian kepercayaan manusia terhadap kehidupan selepas mati. Okey, saya telah pilih satu artikel daripada John Andrew Ball. Dia punya artikel adalah bertajuk konsep kehidupan selepas mati bagi rakyat Mongol pada abad ke-13 dan bukti penemuan amalan pengemubian pada waktu itu. John Andrew Ball ni dia dilahirkan pada 10 Mac 1916 di England dan keluarga dia berasal daripada Skotlandia. Okey, pendidikan John Andrew Ball ni dia telah mendapat tawaran beasiswa untuk sambung belajar ke Universiti Birmingham pada tahun 1933 dan dalam pada masa yang sama juga dia telah ditawarkan untuk sambung ke Universiti Göttingen. Dan John Andrew Ball ni dia berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang bahasa Oriental. Okey, pemikiran John Andrew Ball ni dia cenderung kepada sejarah dan juga bahasa. Minat yang mendalam terhadap bahasa, dia juga telah menguasai beberapa bahasa dan dia telah mengeluarkan kamus pendek dalam bahasa Parsi dan juga tata bahasa Parsi moden. Daripada artikel ini menyatakan bahawa pada zaman pemerintahan Raja Genghis Khan, dia mempercayai mitos-mitos dan amalan-amalan yang telah dilakukan dan dia menyeru masyarakat dia untuk praktikkan amalan-amalan tersebut supaya dia tak nak rakyat dia terpengaruh dengan agama-agama lain seperti Buddha, Islam dan Kristian. Artikel ini menerangkan bahawa pada zaman dahulu pada abad ke-13 rakyat Mongolia ni diorang mengamalkan amalan menanam barang peribadi si mati bersama pada upacara pengebumian tersebut, bertujuan untuk persediaan kepada si mati untuk pergi ke alam yang lain. Artikel ini juga dia menerangkan beberapa faktor dan penemuan amalan-amalan yang telah dilakukan pada masyarakat Mongol pada abad ke-13 dan terdapat sejarah-sejarah yang dikaitkan dalam artikel ini. Isu yang dibawa oleh penulis dalam artikelnya adalah bukti pemakaman pada zaman peperangan Mongolia. Sebagai contoh, kuda yang telah ditunggang pada zaman peperangan dan si penunggang yang telah mati tu akan ditanam bersama dengan si mati dalam amalan pemakaman diorang. Diorang mempercayai bahawa dengan menanam sekali kuda dan alat-alat peperangan akan membawa si mati itu pergi menghadap Tuhan dengan keadaan yang lebih sempurna. Okey, dan isu yang kedua juga dibawa oleh oleh penulis ni adalah berkenaan dengan apabila si suami yang mati dalam peperangan, si isteri haruslah berkahwin dengan abang ataupun adik ipar belah suami supaya dia
memudahkan si suami yang mati tadi dalam peperangan tu pergi ke alam lain dengan lebih mudah. Okey, isu yang menarik dalam artikel ni adalah masyarakat Mongolia mempercayai bahawa segala amalan-amalan yang dilakukan dalam upacara pengebumian tu adalah bertujuan sebagai mendapat kehidupan yang lebih baik pada alam yang lain, dengan cara mereka menanam kuda sebagai satu simbolik kenderaan untuk si mati bertemu kepada Tuhannya dengan cara yang sempurna. Okey, dan yang kedua pula adalah pada zaman Genghis Khan telah berlaku perebutan kuasa oleh kerajaan lain. Okey, pada perebutan kuasa tu dia telah merampas semua tanah dan milik kerajaan pada ketika itu, sehingga dipercayai pada zaman sekarang ni mengakibatkan kubur-kubur raja pada zaman dulu tak diketahui tempatnya sebabkan berlaku pergolakan pada zaman dahulu, menyebabkan kubur raja pada ketika itu yang disanjung oleh rakyat Mongolia telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Pada artikel ni kita dapat menilai beberapa kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan artikel ni. Okey, untuk poin kekuatan artikel ni adalah Boyle telah menggunakan satu rujukan iaitu iaitu rujukan daripada Franciscan John di Plano Carpini yang telah melawat Mongolia pada tahun 1246. Carpini ni dia telah menceritakan serba sedikit mengenai Mongolia pada tahun ketika itu. Okey, dan kelemahan dalam artikel ni adalah saya mendapati bahawa Boyle hanya menceritakan bukti penemuan berdasarkan mitos-mitos yang diceritakan oleh orang. Tetapi Boyle ni dia tidak menceritakan dan menjelaskan bukti-bukti dari segi penemuan artifak oleh para arkeologi. Sumbangan dalam artikel ni juga saya mendapati bahawa artikel ni memudahkan untuk sesiapa sahaja memahami isi dalam artikel ni dan memahami konsep kepercayaan manusia pada zaman Mongolia pada ketika itu. Kritikan dan ulasan daripada artikel ni, isu-isu yang disampaikan adalah mengenai mitos daripada zaman dahulu oleh masyarakat Mongolia, tetapi ada sesetengah isu yang tidak boleh diterima oleh diri saya dan dia bercanggah dengan fahaman saya. Okey, sebagai contoh, isu yang pertama adalah apabila si suami yang telah mati dalam peperangan, isteri kepada si mati haruslah berkahwin dengan abang ipar, adik ipar ataupun bapa kepada si suami. Okey, menurut fahaman kita dalam agama Islam, berkahwin dengan bapa kepada si suami adalah tidak dibenarkan dalam agama, dan bagi konsep kebebasan kepada manusia juga, dia adalah satu subjek yang menyebabkan wanita tersebut rasa terkongkong dan dia tak ada pilihan untuk membuat kebebasan dalam diri dia. Satu isu yang memberi impak pada diri saya adalah pada zaman dahulu mereka mengamalkan less important man dan chief man. Bermaksud bagi rakyat biasa yang mati, rakyat biasa yang tiada jawatan, mereka akan ditanam di tempat yang jauh dan tersembunyi daripada orang ramai. Manakala orang-orang yang penting yang digelar sebagai chief man akan ditanam di kawasan berdekatan dengan rumah dan akan diketahui oleh keluarga. So dekat sini berlaku ketidakadilan sesama manusia dan ini menyebabkan berlaku ketidakpuasan hati oleh masyarakat, oleh rakyat biasa terhadap pihak atasan dan kerajaan pada ketika itu. Satu faktor yang memberi kesan sampai hari ini adalah pada waktu perebutan kuasa, perebutan kerajaan pada ketika itu menyebabkan semua kubur-kubur dan tempat
kerajaan pada ketika itu dirampas, dan sehingga hari ini mereka tidak dapat mengetahui tempat spesifik Raja Genghis Khan dimakamkan, kerana tempat itulah disorok dan di maklumat baharu yang diperolehi daripada artikel ni adalah kita boleh dapat mengenal pasti cara manusia dahulu berfikir dengan secara logik, cara mereka memahami dan mengamalkan setiap mitos-mitos yang mereka percayai, dan juga cara masyarakat Mongolia membuat sesuatu keputusan dalam segi undang-undang dan juga hak asasi manusia. Keputusan daripada artikel ini adalah penulis membincangkan tentang ritual amalan masyarakat Mongolia pada zaman dahulu dan konsep kepercayaan kepada Tuhan, dan juga kehidupan masyarakat Mongolia serta cara mereka menghadap Tuhan dengan mengamalkan amalan-amalan ritual seperti yang telah disebutkan. Cadangan dalam artikel ni adalah penulis haruslah memberi lebih fakta ataupun isi mengenai penemuan artifak ataupun tulang-tulang daripada zaman dahulu. Perlu mencari rujukan daripada ahli arkeologi yang mengatakan bahawa mayat orang zaman Mongolia dahulu ditanam bersama artifak-artifak barang peribadi, supaya penjelasan mengenai bukti pemakaman diorang pada ketika itu adalah benar.